Testing, hello, hello. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang pukul 11. Sekarang masa untuk belajar. So, hari ini kita akan buat jeng 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 jeng. Persediaan untuk ujian BM saya iaitu minggu depan. Yes. Okay. So, kita akan fokus pada pemahaman, komsas, kalangan pendek dan ulasan. So, part pertama adalah sistem bahasa. Yes, saya pun gembira macam muka dia. Alright. Seterusnya, okay, untuk sistem bahasa, kita akan belajar yang pertama, ayat aktif dan ayat pasif. Yes. Alright. So, apa itu ayat aktif? So, ayat aktif ni, kata kerja dia mesti ada men. So, contoh, men, meng, menga, me. Contoh ayat seperti Johan membasuh pinggan menggunakan kain. So, kata kerja ada mem. Ni Johan mencuci kereta di dalam rumah. Cuci ada men. Dan Johan menyanyikan lagu negaraku di dalam sekolah sambil mengibarkan bendera jagoan bilang. So, nyanyi ada men. Okay, terusnya, oh ya ada men ni. Lupa pula. Yoink. Yoink, 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 yoink. Okay, sambung. Now, ayat pasif. Okay. So, ini lain sikit. Jika subjek merupakan kata nama ganti diri ketiga, maka kata kerja mesti ada di dengan oleh. So, contoh. Johan, iaitu nama panggilan, itu kata ganti nama diri ketiga. Yes. Number 3. Alright. So, dia kata kerja dia mesti basuh lah. Macam Johan juga dan ini Johan. So, pinggan dibasuh oleh Johan menggunakan kain. Kereta dicuci oleh Johan di dalam rumah. Lagu negaraku dinyanyikan oleh Johan di dewan sekolah sambil mengibarkan bendera jaga Imran. It's alright, typo. Okay. Alright. Tetapi, jika subjek merupakan kata ganti nama diri pertama atau kedua, maka kata kerja perlu buang imbuhan hadapan dan tetapkan imbuhan akhiran. So, contoh, mereka akan mengambil alatan-alatan di dalam bengkel RBT. So, pertama tengok, kata kerja ada imbuhan awalan tak? Kalau ada, buang. So, membuang. Tengok imbuhan akhiran. Ada tak? Kalau ada, tetapkan. Kalau tak ada, tak payah. So, dia akan jadi alatan-alatan akan mereka ambil di dalam bengkel RBT. Tapi Johan, kenapa bukan alatan-alatan mereka akan ambil? Itu kurang gramatis. Dan ini jawapan dia. Okay. Okay, contoh dia memberikan hadiah untuk nenek dia. Hadiah dia sediakan. Men adalah imbuhan awalan, sebuang. Kan adalah imbuhan akhiran, tapi kena tetapkan sediakan hadiah dia sediakan untuk nenek dia. Alright. Oh, okay. So now, whoosh, magic power. Okay, kita akan masuk ayat aktif dan ayat pasif. Alright. So, apa beza ayat aktif dan ayat pasif? So, macam ni. Pertama, ayat aktif dia akan start dengan subjek, kata kerja, objek dan ayat keterangan. Ayat pasif pula, objek, kata kerja, subjek, ayat keterangan, ayat pasif. So, apa beza dia? Alright, let me take out the red pen. So, subjek dengan objek dia pusing. Okay, Dan kata kerja, ini kena ada macam mengan. Kata kerja ini kena ada di, oleh, atau dia tak dimbuhan awalan dan tiada akhir imbuhan. Okay, contoh kita ambil ni. Johan bermain dam haji bersama adiknya. Tahu Johan adalah subjek. Bermain adalah kata kerja. Dam haji adalah objek. Dan bersama adiknya ayat keterangan. Alright. So, dia akan jadi dam haji dulu sebab dia objek. So, dam haji bermain. Okay, pertama kita tengok subjek dulu. Subjek adalah Johan. Johan adalah nama panggilan iaitu kata ganti diri nama ketiga. So, dia akan jadi dimain oleh. So, dam haji dimain oleh Johan bersama adiknya. Alright. Shoot. Okay. Okay. So, subjek pula, saya sedang membuat kerja sekolah yang diberi Cikgu Johan. Membuat adalah kata kerja. Kerja sekolah adalah objek dan yang diberi oleh Johan adalah ayat keterangan. Tapi Johan, sedang ni apa? Sedang ni kata bantu. Kata bantu tu bukan kata kerja tapi dia bantu ayat macam akan, sedang, hendak. Okay. So dia akan pusing objek ke depan. Kerja sekolah
Dan sebab saya adalah kata ganti nama diri pertama. Pertama. So, dia kena jadi kerja sekolah sedang saya buat. And then yang ni boleh oleh cikgu. So, kalau dia okay, so macam ni. Kalau dia kata ganti nama diri ketiga, dia akan jadi objek, kata kerja, subjek dan ayat keterangan. Dan dia kena ada di dan oleh. Manakala kalau dia satu atau dua, dia kena jadi objek, subjek, kata kerja, ayat keterangan. Okay, so dia akan jadi kerja sekolah saya buat. Dia yang diberi oleh Cikgu Johan. Tapi sedang kata bantul tak ke mana? Letak tengah-tengah objek dengan saya. Tapi Johan, kenapa tak boleh kerja sekolah saya sedang buat? Itu salah sebenarnya. Tak, dia betul. Tapi cikgu hanya bagi satu markah. So ya, dia kena macam ni. Ini lagi betul. Okay, nah kita akan sambung. Alright. Sekarang kita akan membuat latihan. Okay. Nombor 1. Tukarkan ayat-ayat aktif di bawah ini kepada ayat pasif. Yang pertama kita tengok subjek. Subjek adalah kamu. Okay, pertama saya kena cari objek. Sebab macam dalam peraturan, kalau nak tukar ayat aktif pada ayat pasif, dia kena start dengan objek. So, pertama objek. Okay. Okay, so objek dia adalah buku itu. So, ini adalah objek. Right, boom, objek. So, dia akan jadi buku. Okay, okay. Buku itu. Lepas tu kata kerja atau subjek lain. Tapi tengok, kamu. Adakah kamu kata ganti diri nama ketiga? Tidak. Dia sebenarnya kata ganti diri nama... sabar Alright, sorry. So, kamu ni, dia kata ganti diri nama kedua. Bukan ketiga, bukan pertama. Alright, sabar Okay. So, sebab kamu kata ganti nama dia kedua, dia akan jadi kamu belum memulangkan. Alright, tapi masih letak kat mana? Macam saya cakap, kalau dia 1, 2, masih kena tengah-tengah objek dengan subjek. So, jadi, buku itu masih kamu belum memulangkan. Alright, sebab ayat keterangan tak ada. So, macam ni jawapan dia. Lagi saya double check. Alright. Dengan layar saya Yap. Ini jawapan betul dia. Okay. Oh wait. Sabar. Lupa pula. Sebab saya lupa. Sebab saya cakap kan kata ganti nama di kedua. Kata kerja tetapkan imbuhan awal dan buang imbuhan akhir kan. Sebab adalah imbuhan awal dan jadi sepatutnya jadi pulangkan. Buku itu masih kamu belum pulangkan. Itu baru jawapan betul dia. Alright. Nombor 2. Saya ingin menyertai peladuan mengarang ini. So, kita tahu objek dia adalah peladuan mengarang ini. So, dia akan jadi peladuan mengarang ini. Okay, anda tengok. Saya adalah kata diri nama diri pertama. So, dia akan jadi ingin saya menyertai. Alright, siapa yang mata kuat dia akan tahu. Adalah imbuhan awal yang saya kena buang. So, menyertai jadi sertai. Peladuan mengarang itu ingin saya sertai. Alright, seterusnya. Mereka sudah memperkebumikan tanah terbiak itu. Mereka adalah kata diri nama ketiga, so kena guna di dengan oleh. Pertama tengok objek tanah terbiak itu. So, tanah tanah terbiar itu. Okay, sudah adalah ayat kata bantu. So, jadi sudah diperkebumikan. So, ni tu kan jadi... sabar. Saya kena double check. Okay. Yap, diperkebumikan.
Bumikan. Okey. Sudah diperbumikan oleh mereka. Titik. Alright, macam tu jawapan dia. Okey, seterusnya kita dalam menghargai pengorbanan ibu bapa. So, kita tahu pengorbanan ibu bapa adalah objek jadi pengorbanan ibu bapa. Okey, kita adalah kata diri nama pertama. So, dia akan jadi pengorbanan ibu bapa. Hendaklah, sebab hendaklah adalah kata bantu. Hendaklah kita hargai. Kenapa meng kena buang? Sebab meng adalah imbuhan awalan. Dan macam ayat pasif, 1, 2. Kata-kata nama diri 1, 2. Imbuhan awalan buang. Imbuhan akhiran tetapkan. Alright. Wait, saya lupa. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Alright, seterusnya. Guru besar akan menyampaikan ucapan alu-aluan. So, ucapan alu-aluan adalah objek. So, jadi ucapan alu-aluan. Alright. Nah, guru besar adalah kata ganti diri nama ketiga sebab dia nama panggilan. So, ucapan alu-aluan akan disampaikan oleh guru besar. Right. Okay. Nah, seterusnya. B. Tukarkan ayat-ayat pasif di bawah ini kepada ayat aktif. Alright. So, macam biasa, tengok. Macam ayat aktif pula, dia subjek, kata kerja, objek, ayat keterangan. Alright. Okay. So, pertama cari subjek. Subjek adalah kamu. And then seterusnya tambah mesti. Sebab mesti adalah kata bantu. Sebab mesti bukan kata kerja, dia ayat bantu. Dia bantu perkataan tu supaya lagi gramatis. Kamu mesti simpan jadi menyimpan. And then objek adalah resit bayaran ini. Resit bayaran ini. Baik. Alright. Seterusnya, subjek adalah pihak syarikat. Okay. Satu kerja, sabar. Pertama tengok kata bantu adalah akan. So, pihak syarikat akan. Diposkan oleh akan jadi menyeposkan. Mengeposkan oleh. Sorry lah. Dia tu ada oleh sebenarnya sebab di oleh untuk ayat pasif. Oleh untuk ayat pasif kan. So, oleh dia tu guna untuk ayat aktif. So, pihak syarikat akan mengeposkan pesanan anda. Alright, next. Okay. Okay. Hamba dititahkan oleh Sultan ke rumah Datuk Bendahara. Kita tahu Sultan adalah subjek, so dia akan jadi Sultan. Dititahkan oleh adalah kata kerja, so dia akan jadi menitahkan. Ya, saya tahu, saya tengah tengok buku sebab saya kadang-kadang takut salah. Menitahkan hamba ke rumah Datuk Bendahara. Yes. Okay. Now, majlis rumah terbuka Cikgu Suraya akan kami hadiri. So, kita tahu kami adalah subjek. And then kata bantu dia akan. Sebenarnya, kebanyakan ada ayat yang tak ada ayat kata bantu. So, baguslah tu. Sebab saya pergi soalan ada kata bantu. Kami akan menghadiri. Alright. Sebab hadiri ada imbuhan akhiran. Tetapkan juga. Menghadiri majlis rumah terbuka Cikgu Suraya. Alright. So, nombor 5. Kerjasama orang ramai diharapkan oleh pihak polis. Okey, mana satu subjek? Orang ramai ke pihak polis? Subjek dia adalah pihak polis. Jangan salah sebab kerjasama orang ramai itu objek. Walaupun orang ramai itu sebenarnya subjek, malah dia hanya ada satu subjek saja. Pihak polis diharapkan oleh jadi mengharapkan kerjasama orang ramai. Alright. So, macam ayat pasif banyak ada di oleh atau imbuhan awalan tak ada, imbuhan akhiran tetapkan kan.
I aktif pula. Dia kebanyakan ada me. Alright. Nah, lagi satu sistem bahasa yang saya tak buat dalam PowerPoint sebab tak perlu adalah kesalahan ejaan. So, ada 3 jenis. Pertama, keselarasan huruf vokal. Alright. Oleh sebab... Astagfirullahaladzim. Sabar, give me a second. Okay, kan senang. Oleh sebab basikal abang saya ini sudah agak lama tidak digunakan, tayarnya sudah kempes. So, apa yang salah? Sebenarnya dia salah huruf vokal. Yang salah huruf vokalnya adalah kempes. Nah, macam mana jawab soalan ejaan? Pertama, gariskan apa yang salah. Okay, macam ni. Well, macam saya punya kena bold jugalah sebab, ya, anda punya garis je lah. And then, buat jawapan kempes. Tukar jadi kempes. Well, sebab yang kesalahannya ingat I. Alright, ini kesalahan ejaan. Ada lagi satu kesalahan namanya kesalahan bahasa. Tapi saya tak nak ceritakan sebab saya takut salah. Alright, jongkang joket di taman permainan itu rosak akibat perbuatan vandalism. Apa? Saya tak ingat pula saya buat vandalism dalam bahasa Inggeris. Vandalisme, astagfirullahaladzim. Sorry, my bad. Okay, vandalisme. Jongkak-jongkek di taman permainan itu rosak akibat perbuatan vandalism budak-budak nakal. Yang orang akan salah biasanya vandalisme. Pertama sebab saya tersalah. Yang kedua, ini memang perkataan ayat dia dalam bahasa Melayu. Ni autocorrect je sebab word kan bahasa Inggeris. So yang salahnya adalah jongkak-jongkit. Okay, apa yang salah? Dia salah eja sebenarnya. So macam mana eja jongkak-jongkit? Macam ni dia. Jongkang, jongkat, jongkit. Salah saya itu jawapan dia. Apa? Ini dah bercek Saya tak percaya saya sendiri juga. Saya pun tengah belajar-belajar. Alright, jongkang jongket. Betul lah. So lupa pula. So Johan pula. Jongkang jongket. Dia sepatutnya jongkang jongket. So dia I tu tukar jadi E. Alright. Now, kesalahan ejaan yang kedua adalah kekecualian keselarasan huruf vokal. Alright. Now, okay. Melissa melakukan watak Mahsuri dalam persembahan teater yang berjudul Sumpah Mahsuri itu. Alright. Apa yang salah ni? Okay. So, orang akan fikir, teater lah. Bukan, macam mana eja teater lah. So, teater, itu memang dalam bahasa Melayu. Dalam Inggeris, Theater. Theater. So, itu dalam bahasa Melayu, teater. Yang salahnya melakonkan. Melakonkan, kenapa salah? Melakonkan ke melakonkan? Melakonkan jadi melakonkan. Alright. Kilang yang baru dibuka itu... Oh, give me a second. Okay. Alright. Itu mengiklankan kekosongan jawatan penyelia dan operator pengeluaran. Seorang akan cakap kekosongan jawatan penyelia, yang salah adalah operator. Sepatutnya macam mana eja operator, dia sepatutnya jadi operator. Okay. Dan ketiga, pelbagai teori diajukan oleh pengajar sejarah tentang orang Perak berikutan dengan penemuan tulang rangka di Gua Gunung Luntur, Lembah Lenggong Perak. Apa yang salah, Johan? Well, kalau anda tengok betul-betul, pelbagai teori. Ini memang, dalam bahasa Inggeris adalah theory, yes. Tapi macam mana teori dalam bahasa Melayu? So, bukan macam ni je. Dia macam ni, Alright. Teori. Sebenarnya macam ni je. T-E-O-R-I. Teori. Nah, yang akhir sekali adalah kata ambilan daripada bahasa Inggeris. Alright. Ganesh bermain trompet, sementara Alvin bermain klarinet dalam pasukan pancangan sekolah. So, ini dia ambil bahasa Inggeris dan tukar jadi bahasa Melayu. Macam contoh, email jadi email, golf jadi golf, dia cake jadi cake. Alright. So, orang akan cakap klarinet. Apa yang salah? Sebenarnya salahnya trompet. So, dalam bahasa Inggeris, eja trompet adalah T-R-U-M-P-E-T. Trumpet. Tapi dalam bahasa Melayu, eja dia bukan trompet Bukan. Eja dia adalah T-R-O-M-P-E-T. Trumpet. Okay. Kami makan tengah hari di sebuah restoran
yang menyediakan makanan Malaysia semasa melancong di Sydney, Australia. Alright, restaurant kalau bahasa Inggeris is restaurant. Restaurant. Tapi dalam bahasa Melayu itu bukan eja restoran Eja dia adalah restoran, not rent. Okay. Dan yang terakhir, penubuhan proton pada tahun 1985 disifatkan sebagai pemangking kepada pembangunan astrologim. Autocorrect ni lah. Sektor otomotif di Malaysia. Alright, bukan sektor itu typo autocorrect. Yang salahnya otomotif. Oh ya, saya lupa. Okay, sabar, saya lupa nak garis. Sebab kalau anda tak garis, anda potong markah sebenarnya. My bad. Okay, and alright. So, macam mana eja ni? So, automotive, eja dia bukan tu lah, dia automotive. Now, dalam bahasa Inggeris, I think it was... I forgot. Okay, so as you know, this is the first part of BEd. Komsas kalangan pendek dan ulasan adalah part seterusnya. Saya rasa upload malam kot sebab saya ada sekolah. I'll see you tomorrow for more banging videos. Goodbye. Wow.